Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifah Nadirah binti Muradi. Nama matrik 054480. Dalam video ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang bahaya jerebu kepada kehidupan. Dalam tajuk ini mempunyai 4 subtopik seperti yang pertama, pengenalan, yang kedua, punca jerebu, yang ketiga, kesan jerebu, dan yang keempat adalah langkah-langkah untuk mengatasi jerebu. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada tajuk ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Pencemaran udara ialah satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, zarah, jirim yang terkandung dalam udara yang boleh menyebabkan berlaku ketidakselesaan dan perubahan yang mendadak. Pencemaran udara ini boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Apabila manusia menyedut atau menghirup udara yang tercemar ini, mereka mudah untuk jatuh sakit. Menurut Kementerian Kesihatan, jerebu bermaksud fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung-apung di udara. Partikel-partikel kecil ini mungkin wujud secara semula jadi atau kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Pancaran cahaya matahari ke bumi akan tersekat apabila partikel-partikel kecil ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Bagaimanakah untuk mengukur tahap jerebu di sesebah kawasan? Tahap jerebu ini diukur dengan menggunakan indeks pencemaran udara iaitu IPU, di mana IPU ini dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Selepas ini, ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang apakah punca-punca berlakunya jerebu. Nama Nurul Jannah binti Harun, nombor matrik 055395. Sebenarnya, punca berlakunya jerebu disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Pertamanya, pembakaran hutan dan pembukaan pertanian. Di Latau Asia sudah menjadi kaedah tradisi bagi membuka pertanian dengan membakar hutan. Kegiatan ini digiatkan lagi bagi membuka penempatan dan memenuhi keperluan pembangunan. Keadaan ini biasa melibatkan proses tebang dan bakar, yang mana disitulah terhasilnya bahan pencemar udara. Seterusnya, punca jerebu juga disebabkan oleh pembakaran kawasan tanah gambut. Tanah gambut menyumbang peratusan yang tinggi di kawasan rendah persekitaran pantai dan sepantai di Asia Tenggara. Keluasan tanah gambut di Asia Tenggara kira-kira dalam 24.7 hektar, di mana 20.7 hektar adalah di Indonesia. Tanah gambut merupakan kawasan yang cenderung mengalami pembakaran disebabkan oleh ruang kosong yang ditinggalkan oleh air tanah di kebahagian bawah. Pembakaran tanah gambut ini agak payah dipadamkan disebabkan oleh proses pergerakan pembakaran bawah tanah dalam bentuk pembaraan. Ia hanya boleh dipadamkan sekiranya berlaku proses peningkatan air semula. Peningkatan air ini berlaku pada musim hujan pada bulan November hingga Disember setiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hashimatul Ma'ashri, nombor matrik 054841. Okey, seterusnya kita akan pergi ke punca jerebu yang ketiga, iaitu cuaca panas dan pergerakan angin. Okey, secara umumnya negara kita Malaysia cukup terkenal dengan suhunya yang panas. Okey, cuaca panas inilah yang menyebabkan pembakaran mudah terjadi dan merebak ke kawasan-kawasan lain. Okey, seterusnya fenomena El Nino Southern Oscillation atau lebih dikenali sebagai fenomena ENSO. Fenomena ENSO ini terjadi disebabkan oleh suhu permukaan air. Okey, fenomena ini melibatkan dua bahagian, iaitu yang pertama di bahagian barat Pasifik dan yang kedua di bahagian timur lautan Pasifik. Okey, kejadian ini berlaku apabila suhu permukaan air di barat Pasifik menjadi sejuk, manakala
suhu air permukaan di lautan timur lautan Pasifik menjadi panas. Yang ketiga iaitu fenomena Indian Ocean Dipole ataupun lebih dikenali sebagai fenomena IOD. Fenomena ini terjadi apabila permukaan air yang panas mula meninggalkan perairan Sumatera dan beralih ke bahagian selatan Afrika. Dan apabila berlaku seperti ini, kawasan di Asia Tenggara menjadi kering, dan apabila ia kering, mudahnya berlaku pembakaran, dan pembakaran inilah akan menyebabkan mudahnya berlaku jerebu. Okey, seterusnya kita pergi ke punca yang keempat. Okey, punca keempat iaitu asap kenderaan. Okey, di Malaysia terdapat 9.3 juta buah kenderaan di jalan raya, dan kenderaan ini menyebabkan 16.2 tan karbon monoksida dan 2 tan sodium dioksida dikeluarkan setiap hari. Okey, apabila jumlah kenderaan banyak dan rakyat Malaysia mempunyai banyak kenderaan, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Okey, seterusnya apabila jumlah kenderaan di jalan raya meningkat, sudah tentu jumlah asap yang dikeluarkan oleh egsos kenderaan menjadi banyak, dan asap-asap ini bukanlah sesuatu yang baik untuk udara. Hal ini demikian kerana asap-asap ini akan berlega-lega di atmosfera, dan ianya akan terperangkap di lapisan ozon serta tidak dapat keluar dari bumi, dan udara-udara yang tidak bersih inilah yang menyebabkan berlakunya jerebu. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah binti Iman Azri, Metrik 054534. Seterusnya kita masuk kepada kesan-kesan jerebu. Kesan jerebu yang pertama ialah udara menjadi kotor, berbau, berkabus dan berbahaya kepada hidupan. Yang kedua, keseimbangan ekologi dan ekosistem terganggu. Yang ketiga, aktiviti sosial dan ekonomi terjejas. Yang keempat, ekonomi negara menteri rugi. Yang kelima, memberi kesan kepada iklim global dan setempat. Yang keenam, sektor pertanian merosot. Dan yang terakhir, kesan kritikal terhadap kesihatan manusia. Nama Fatimah Az-Zahra binti Zulkifli, nombor matrik 054586. Jadi kita beralih pula kepada langkah-langkah untuk mengatasi masalah jerebu yang berlaku. Jadi terdapat 3 pihak yang terlibat dalam usaha untuk menangani masalah jerebu ini. Yang pertama, kerajaan, yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga, ibu bapa. Jadi kita beralih kepada pihak kerajaan pertama sekali. Jadi telah termeterainya Perjanjian ASEAN Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan. Perjanjian ini telah ditubuhkan pada tahun 2002. Terdapat beberapa asas dalam Perjanjian 1990 ini dibuat di kalangan menteri-menteri alam sekitar ASEAN yang dipanggil untuk usaha membawa kepada pengharmonian pencegahan pencemaran dan pengurangan amalan yang merentasi sempadan. Jadi perjanjian ini juga bersandarkan kepada Rancangan Kerjasama ASEAN 1995 mengenai pencemaran rentas sempadan dan pilihan tindakan jerebu serantau 1997. Usaha yang kedua yang dibuat oleh pihak kerajaan ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mengikut Seksyen 29A, tiada seorang pun yang boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran berlaku secara terbuka di mana-mana premis. Apabila ada pihak yang melanggar akta ini, mereka berhak dikenakan denda iaitu kompaun sebanyak RM2,000 maksima bagi setiap longgokan kebakaran dan juga denda RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Okey, mengikut Seksyen 22 pula, terdapat sekatan mengenai pencemaran udara. Denda tidak melebihi daripada RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika terdapat mana-mana pihak yang melanggar akta ini. Usaha yang ketiga yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah membantras aktiviti pembakaran dalam teknik pertanian oleh para petani. Untuk menangani masalah ini, bahan biojisim perlulah digunakan kerana menurut
selanjutnya dikenal pasti sebagai satu sumber tenaga alternatif. Justeru, pembangunan bidang ini perlulah dipergiat bagi membantu para petani untuk menggunakan bahan biojisim ini dalam aktiviti pertanian mereka. Biojisim ini dihasilkan daripada sisa berpunca daripada proses pertanian seperti pembersihan ladang, penanaman, penuaian tanah dan penanaman semula. Selain itu, pembangunan teknologi biochar juga dilihat dapat mengurangkan pembakaran terbuka untuk pertanian. Biochar ini adalah arang hitam yang terhasil daripada pembakaran sisa organik pertanian, penternakan dan perhutanan yang berupaya menambah baik kualiti tanah melalui aplikasi bahan itu ke atas tanah. Penghasilan biochar ini juga menerusi teknologi tertentu yang dilihat efektif, mampu mengurangkan pembakaran sisa pertanian secara terbuka. Jadi itu sahaja usaha pihak kerajaan. Kita beralih pula kepada pihak pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najah binti Zulkifli, nombor matrik 054524. Jadi saya akan meneruskan tentang langkah-langkah bagaimana untuk kita mengatasi masalah jerbu. Jadi salah satu inisiatif oleh kerajaan adalah melalui pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ni merupakan satu proses tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar. Proses ni sebenarnya adalah untuk mengajar kita bagaimana untuk berinteraksi dengan alam sekitar dan bagaimana untuk kita menguruskan alam sekitar dengan baik supaya kita tidak akan merosakkan alam sekitar. Salah satu lagi inisiatif oleh kerajaan adalah dengan mendedahkan para pelajar tentang alam sekitar ini melalui proses pendidikan di sekolah. Antara subjek yang diajarkan di sekolah mengenai alam sekitar adalah sains dan geografi. Jadi para pelajar ini akan mendapat pendidikan yang lebih awal mengenai alam sekitar ni dan akan menjaganya apabila berada di luar. Selain daripada itu, kempen kesedaran alam sekitar juga dilakukan untuk memupuk semangat cintakan alam sekitar di kalangan masyarakat. Antaranya yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar, Rakan Alam Sekitar dan World Wide Fund Nature. Jadi ayolah sama-sama kita berusaha untuk menjaga alam sekitar kita agar lebih sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054520. Saya akan menyambung topik seterusnya mengenai langkah-langkah dalam mengatasi jerebu. Ibu bapa merupakan teladan kepada anak-anak. Seperti sedia maklum, ibu bapalah yang berperanan penting dalam mencorak diri seseorang anak pada masa akan datang. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa perlulah menunjukkan sikap mesra alam, sikap mencintai alam sekitar, supaya sikap sebegitu tersemai dalam diri anak-anak. Seterusnya, ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai murni terhadap alam sekitar seperti bertanggungjawab, iaitu kiranya anak-anak sekiranya mereka melihat sampah sarap di merata-rata tempat di tepi-tepi jalan, mereka mempunyai sifat tanggungjawab untuk menguntit sampah itu dan membuang pada tempat sepatutnya di tong sampah. Seterusnya, peka terhadap isu-isu semasa mengenai alam sekitar. Anak-anak dapat mengetahui perkembangan semasa mengenai alam sekitar. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.